Elemen tadbir urus kurang cekap dalam kalangan ketua jabatan tidak harus berulang jika tidak mahu kelemahan mereka dirujuk ke peringkat tertinggi. Ahli Dewan Undangan Negeri Kuamud Datuk Masiung Banah memberi amaran sebarang tindakan sambil lewa melibatkan ketua jabatan di peringkat daerah tidak harus dipandang ringan. Beliau berkata demikian bagi merujuk langkah Jabatan Air Negeri Sabah, daerah Tongot yang menutup operasi bekalan air selama lebih seminggu melibatkan 18 kampung di Mukim Tongot dan Penangan dengan alasan tidak cukup peruntukan membeli diesel untuk mesin pam air. Lawatan beliau itu adalah bagi meninjau keadaan blok asrama lelaki SMK Tongot yang terlibat dalam kebakaran pada 17 Julai lalu. Beliau berkata penutupan bekalan air di kawasan itu turut menyukarkan pasukan bomba melaksanakan operasi memadam api dalam kejadian itu. Sehubungan itu, Masiung yang juga pengerusi Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar mahu semua ketua-ketua jabatan di daerah ini perlu peka dengan tugas masing-masing. Sementara itu, Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO mendakwa terdapat kegiatan aktif yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk merekrut warga tempatan di Lahad Datu dengan memberi dokumen pengenalan diri yang dikaitkan dengan Kesultanan Sulu. Setiausaha MHO Datuk Isyamuddin Hashim berkata, sukarelawan MHO di Sabah pada Isnin lalu dimaklumkan melalui aplikasi WhatsApp berhubung kegiatan itu. Beliau berkata umum mengetahui bahawa Kesultanan Sulu adalah pihak yang berkaitan dan bertanggungjawab terhadap serangan pengganas Sulu di Lahad Datu yang mana ia jelas adalah suatu tindakan berbentuk kesalahan keganasan dan melancarkan perang terhadap Yang di-Pertuan Agong. Isyamuddin berkata MHO mengecam segala usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh mana-mana pihak dalam merekrut kumpulan untuk memberikan taat setia kepada anasir asing khususnya Kesultanan Sulu. Sehubungan itu, katanya pihak MHO akan mengerahkan sukarelawannya khusus yang berada di Sabah untuk membuat laporan polis berkenaan hantaran WhatsApp tersebut dan menyeru pihak polis untuk menyiasat gambar-gambar yang berbentuk seakan dokumen identiti diri yang dikaitkan dengan Kesultanan Sulu dan juga perakuan taat setia individu penduduk Sabah kepada Kesultanan Sulu itu. Berita seterusnya, penggemar sukan paragliding yang tersangkut lebih 10 jam di atas sebatang pokok di Bukit Kokol Menggatal sejak tengah hari semalam berjaya diselamatkan malam tadi. Mangsa berusia 35 tahun yang tersangkut di pokok setinggi 30 meter itu berjaya dibawa turun pada jam 10.13 malam oleh pasukan operasi bomba. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata, mangsa yang berjaya diturunkan didapati mengalami beberapa kecederaan ringan di badan. Katanya pasukan bomba kemudiannya mengiringi mangsa bergerak ke pos kawalan yang terletak sejauh 2 km dari lokasi mangsa terjatuh dan tersangkut. Katanya mangsa seterusnya diberi rawatan oleh pasukan unit bantuan perkhidmatan kecemasan di pos kawalan sebelum dihantar ke rumah penginapan mangsa. Dalam kejadian kira-kira jam 12 tengah hari semalam, mangsa yang melakukan aktiviti luncur udara dipercayai gagal mengawal payung terjun kendaliannya sebelum tersangkut di atas pokok berkenaan. Pasukan bomba yang menerima panggilan kecemasan pada jam 12.12 tengah hari kemudiannya mengerahkan 22 anggota dan pegawai termasuk pasukan khas operasi, taktikal dan penyelamat Malaysia STOM ke lokasi mangsa tersangkut. Operasi menurunkan mangsa berjaya dilakukan dengan bantuan peralatan drone daripada kelab drone di Bayu yang turut hadir membantu di lokasi. Difahamkan drone berkenaan digunakan untuk menghantar tali dan peralatan diperlukan kepada lelaki terbabit sebelum operasi menyelamatkan mangsa dijalankan. Manakala Masjid Nurul Iman Sabindo berhampiran Taman Pantai Lokawi Papar dilaporkan musnah terbakar awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 3.30 pagi itu, masjid jenis separuh kekal berkeluasan 257 meter persegi berkenaan terbakar hampir 95% keseluruhan strukturnya. Jurucakap Pusat Pergerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 3.38 pagi. Katanya seramai 14 pegawai dan anggota bersama jentera serta unit bantuan perkhidmatan kecemasan terus dikerah ke lokasi kejadian. Katanya sebab tiba di lokasi kejadian, operasi pemadaman terus dijalankan menggunakan 2 aliran sepanjang 100 meter dengan 4 pancutan. Operasi pemadaman yang menggunakan sumber air dari pili bomba berkenaan akhirnya berjaya mengawal api kebakaran pada jam 4.26 pagi. Menurutnya tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan dan operasi tamat sepenuhnya pada jam 7.17 pagi. Katanya siasatan lanjut berhubung puncak kejadian serta jumlah kerugian masih sedang giat dijalankan pasukan forensik JBPM.
Seterusnya, seorang wanita berusia 41 tahun maut selepas kenderaan dinaiki merempuh penghadang jalan di Jalan Penampang Kinarut berhampiran pada Mas Point, Penampang awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira 1.30 pagi itu, dua lagi rakan mangsa berusia 24 dan 26 tahun bagaimanapun terselamat dan hanya mengalami kecederaan ringan. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 1.44 pagi. Katanya seramai 9 pegawai dan anggota bersama jentera serta unit bantuan perkhidmatan kecemasan terus dikerah ke lokasi kejadian. Katanya kemalangan membabitkan sebuah kereta BMW yang terbabas sendiri dan dua mangsa terselamat dikeluarkan orang awam sebelum ketibaan pasukan bomba di lokasi. Pasukan bomba kemudian mengeluarkan seorang lagi mangsa yang tidak sedarkan diri sebelum disahkan meninggal dunia oleh pasukan Kementerian Kesihatan Malaysia yang turut hadir membantu di lokasi kejadian. Menurutnya, mayat mangsa seterusnya diserahkan kepada pasukan polis untuk tindakan selanjutnya. Mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Queen Elizabeth I menggunakan ambulans untuk menerima rawatan susulan. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.